Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke program Bina Insan, murid sekolah rendah dan murid sekolah menengah peringkat negeri Sarawak tahun 2021. Fokus program pada kali ini adalah pengenalan aktiviti aras tinggi dalam pendidikan luar. Dari segi isi kandungannya terdiri daripada 3 bahagian utama. Bahagian A, peralatan ataupun equipment. Bahagian B, ikatan dan simpulan. Dan bahagian C, aktiviti aras tinggi. Peralatan. Peralatan ada 5 kategori utama. Peralatan pertama, personal protective equipment ataupun singkatan dia PPE ataupun peralatan pelindungan individu. Dalam kategori ini, peralatan yang kedua yaitu attachment device ataupun peralatan penyambung. Ada 5 bahagian. Yang pertama, tali kemental dinamik. Tali ini sesuai digunakan di dalam aktiviti wall climbing, abseiling dan rappelling karena dia ada daya kekenyalan yang boleh menyerap hentakan, mengelakkan daripada kecederaan di tulang belakang. Yang kedua, dalam attachment device iaitu tali kemental semi-static. Yang ini sangat sesuai digunakan untuk flying fox. Dia ada sedikit kekenyalan. Yang ketiga, tali kemental static. Yang ini tali dia keras dan sesuai juga digunakan untuk aktiviti flying fox, hanya susah untuk kita setting. Peralatan yang keempat dalam attachment device adalah karabena. Karabena ini paling banyak digunakan di dalam aktiviti aras tinggi, yaitu digunakan untuk menyambung kepada harness dan juga tali yang kita gunakan. Yang kelima adalah sling. Sling ini banyak digunakan untuk safety untuk kita buat aktiviti. Peralatan yang ketiga yaitu belay ataupun descending device. Peralatan untuk turun. Ada 2 saja di sini. Yang pertama, gree-gree. Gree-gree ini banyak digunakan oleh belayer untuk mengawal pergerakan turun para peserta di dalam aktiviti wall climbing, abseiling dan juga rappelling. Peralatan yang kedua yaitu figure of 8. Yang ini digunakan oleh peserta untuk turun dan dikawal secara manual. Dan begitu juga, gree-gree boleh digunakan oleh peserta untuk turun. Kebaikan gree-gree ini, dia bila dilepaskan, dia akan otomatik lock sendiri. Peralatan kategori yang keempat, ascending device ataupun peralatan untuk naik. Di sini pun ada 2. Yang pertama, rope clamp. Rope clamp ini banyak digunakan untuk kita naik. Keistimewaan dia, kedua-dua alat ini nanti bila kita naik, dia ikut, tapi bila dia turun, dia akan berhenti dan lock sendiri. Yang kedua adalah juma. Peralatan untuk kategori yang kelima yaitu traversing device ataupun peralatan pergerakan merentasi tali ataupun kabel. Bahagian pertama yaitu tandem atau dikenali sebagai P21. Yang ini banyak digunakan pada Y-land yard yang digunakan untuk aktiviti flying fox dan juga digunakan untuk setting flying fox. Yang kedua, peksi puli ataupun P05 banyak digunakan untuk safety
masa kita naik monkey bridge dalam aktiviti abseiling. Yang seterusnya, yang ketiga, rescue pulley ataupun P50. Rescue pulley dia punya kekuatan lebih tinggi, maka dia sangat sesuai digunakan untuk aktiviti menyelamat dan juga untuk setting anchor flying fox. Bahagian B, ikatan dan simpulan. Dalam ikatan ada 6 bahagian yang akan kita belajar. Yang pertama, figure of 8. Ikatan yang kedua, double figure of 8. Ikatan yang ketiga, alpine butterfly knot. Ikatan yang keempat, clock hitch ataupun simpul manok. Bagian yang terakhir yaitu bagian C, jenis aktiviti aras tinggi. Jenis aktiviti yang pertama yaitu aktiviti flying fox. Aktiviti yang kedua, aktiviti abseiling. Aktiviti yang ketiga, aktiviti rappelling. Dan aktiviti yang keempat, wall climbing. Aktiviti flying fox. Aktiviti flying fox memerlukan 7 orang jurulatih untuk bertugas dalam satu masa dan dapat mengendalikan 40 orang peserta dalam masa 2 jam. Sebelum menjalankan aktiviti ini, semua peserta hendaklah menggunakan PPE yang lengkap. Bagaimanakah aktiviti ini dijalankan? Peserta akan bermula dari pelantar pelepas yang berada pada kedudukan aktiviti abseiling. Aktiviti abseiling memerlukan 5 orang jurulatih untuk bertugas dalam satu masa dan dapat mengendalikan 40 peserta dalam masa 2 jam. Sebelum melakukan aktiviti ini, peserta hendaklah menggunakan PPE yang lengkap. Bagaimanakah aktiviti rappelling? Aktiviti rappelling memerlukan 5 orang jurulatih untuk bertugas dalam satu masa dan dapat mengendalikan 40 peserta dalam masa 2 jam. Peserta hendaklah menggunakan PPE yang lengkap sebelum menjalankan aktiviti. Untuk aktiviti rappelling memerlukan permukaan cerun yang tinggi. Aktiviti wall climbing ataupun tembok tiruan. Aktiviti wall climbing memerlukan 3 orang jurulatih untuk mengendalikan 40 peserta dalam jangka masa 2 jam. PPE yang lengkap diperlukan oleh peserta. Walau bagaimanapun, untuk aktiviti wall climbing, sarung tangan tidak diperlukan. Kenapa? Kerana semasa memanjat